الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Pengurusi Korea Masjid Kampung Paya Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan dan kuasanya yang sempat hadir bersama-sama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Adli, Ustaz Zul dan pegawai masjid yang lainnya yang sempat hadir bersama, pengurusi dan jawatan kuasa surau sekitar yang sempat hadir bersama, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tamanya marilah kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmatnya dapat kita bersama pada hari ini menunaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah difardukan ke atas kita. Mudah-mudahan segala amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang soleh buat bekalan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung berkenaan dengan zikir ketika mana kita bangun daripada tidur. Yang lalu kita dah melihat bagaimanakah bangun daripada tidur ni memang ya kita dah bagi Nabi SAW dah bagi tahu kepada kita bahawa adanya rencana syaitan kepada kita ni yang tak boleh kita nafikan. Ya, walaupun kita boleh katakan soal kesihatan dan sebagainya, itu juga adalah berkaitan antara satu sama lain juga ya. Jadi sebab itulah Nabi mengajar kita seawal bangun daripada tidur, yang pertama sekali ialah kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bangun tidur, zikir daripada Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni luas ya, diperluaskan, sama ada kita ucapkan alhamdulillah, Allahu akbar ataupun apa-apa sekali kalimah zikir yang boleh kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contoh ya daripada Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, ma min 'abdin yaqulu 'inda raddillahi ta'ala ruhahu, ma min 'abdin yaqulu, mana-mana hamba, mana-mana orang, tak kira lelaki tak kira perempuan, yaqulu, dia berkata ataupun dia berzikir, dia menyebutkan inda raddillahi ta'ala ruhahu, di saat Allah SWT memulangkan. Radda ni maknanya kembali. Sebab tu kalau orang kata murtad, murtad itu kata pokoknya mula pada perkataan radda. Radda ni maksudnya pulang balik ke tempat asal, itu dipanggil radda. Kalau kita kata murtad, sudah tentulah orang murtad ni tak ada jalan, tak ada kata lain lah, dia kembali balik kepada kafirnya. Tapi dalam kalimah ini radda ni maknanya ruh tadi keluar daripada jasad ini, maka dikembalikan oleh Allah SWT ke tempat asalnya semula, iaitu kembali balik ke badannya tadi. Raddillahi ta'ala ruhahu, ruhnya. Mana-mana hamba yang mana ketika mana Allah Ta'ala memulangkan rohnya kepadanya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu yang kita baca selepas sembahyang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW tak ada sebut jumlah bilangan, tak ada sebut 1, 2, 3, 4, tak ada sebut 10, 15, tak ada sebut. Maknanya memadai dah dengan sekali sebut. Memadai dengan sekali sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut sekali saja. Illa ghafarallahu ta'ala ya lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri, maka melainkan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepadanya dalam bentuk mengampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu,
walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu banyaknya seperti buih di lautan. Itu satu fadilat yang besar ya untuk kita amalkan. Maknanya ini salah satu zikir yang boleh kita amalkan sebagai tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana seawal kita membuka mata, iaitu kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat. Jangan fikir fadilat dulu. Fadilat ni memanglah kita mahu, tetapi jangan kita beramal hanya memikirkan soal fadilat ataupun apa yang kita dapat daripada amalan tersebut. Kalau kita tak dapat, maknanya kita tak nak. Jadi kalau ikut kata Sayyidina Umar Al-Khattab, saya ingat kata Sayyidina Umar. Tadi saya nak pergi sini tadi, ada kemalangan tadi. Kemalangan tu memang arwah lah tu, memang arwah lah, tak ada kata apa. Arwah depan surau. Itu betul kat pintu surau tu. Jasad dia kat surau tu 3 orang. Memang arwah lah, semua dah selubung lah. Kan, berasap lagi. Kan, satu kanak-kanak, satu orang perempuan, satu lelaki. Kan, motor lawan Myvi memang habis lah. Kan, bukan nak kata apa. Saya kata Allah Akbar depan surau kata. Kan, orang semua tengah duduk subuh ni, semua orang tengah bawa telekong, bawa apa tadi, belum masuk waktu lagi masa tu. Rezeki dia lah kan. Teringat saya masa tengok masa turunkan tingkap tu, teringat saya darah ni terpercik dekat dinding surau tu lah kan. Memang menjalan lah. Kalau kaki dah naik ke kepala memang tak ada lah kan, memang tak ada lah. Bukan saya nak kata apa, tak nak bagi tahu. Terkenang saya apa kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab kata, biar aku berdoa banyak kali tetapi belum dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, lebih aku sukai daripada aku tidak boleh berdoa lagi. Maksudnya dalamlah maksud dia tu ya, biar aku berdoa banyak kali, aku beramal ke, aku berzikir banyak kali pun, tapi aku tak dapat apa aku nak, tak dapat aku pun nak, tak dapat. Itu lebih aku sukai daripada, lebih aku syukur, lebih aku nikmati daripada aku tak boleh berdoa lagi. Tu pandai dalam maksud dia tu. Kan, daripada kita tak boleh berdoa, kita nak datang tak boleh lagi, kita nak mengingat Allah tak ada lagi dah. Bila masa tu, tentulah saat kita mati. Kita dah pejam mata tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mana ada doa lagi dah, melainkan orang doakan untuk kita. Tak ada doa lagi kan, mana ada doa lagi dah tak ada lagi ya, tak ada lagi untuk kita, melainkan apa yang kita amalkan sebelumnya ya, selepasnya dah tak ada amalan lagi. Jadi sebab itulah kita ambil peluang benda-benda macam ni. Bukan soalannya apa, soalannya kalau adalah tawaran keampunan itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terbaik di sisi kita juga ya. Kalau ada tawaran keampunan, kalau orang kata keampunan ni Allah macam tak menarik lah, tak minat asyik keampunan, tak ada ke murah rezeki ke dan sebagainya. Betul lah, kalau dah diampunkan rezekinya murah kan, rezekinya murah kan. Jadi maknanya macam tu. Kemudian antara lagi zikir-zikir yang boleh diamalkan selain daripada tu ialah bacaan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini biasa kita baca, dah suruh anak cucu kita baca kan. Tapi kita pun boleh mengamalkan ya, Allahumma ahya ba'dama amatana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji pada Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah selepas dia mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah ya, wa ilaihin nusyur, kami akan dibangkitkan, hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Jadi ini satu doa juga ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Kemudian ada yang kata iaitu tambah, ada yang kata baca yang pendek pun boleh. Ya, ya baca yang pendek pun boleh. Ya, alhamdulillah saja pun sudah memadai. Ya, doa tidur tahu. Doa tidur tahu Ustaz, biasa kita amalkan ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, dengan nama Allah
kepadanya kita hidup dan kita matikan, ya. Bismikallahumma ahya wa amut, ya. Itu kemudian ada doa-doa yang lain juga, doa-doa Nabi SAW dalam sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata bahawa Nabi SAW pernah berdoa, idza istaiqaza ahadukum falyaqul, apabila seseorang daripada kamu bangun daripada tidur, maka hendaklah dia membaca alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Tu tiga benda ni tuan-tuan, ya. Tiga benda. Alhamdulillah allazi radda alayya ruhi, itu pertama. Jadi saya tahu bukan suruh tuan-tuan apa kan, mungkin kita nak catat tu, nak amalkan tu, tak, memang ambil masa lah. Tapi saya nak sebutkan benda ni sebab nak mengupas tiga benda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Alhamdulillah allazi radda alayya ruhi, segala puji pada Allah yang membawa pulang, yang mengembalikan rohku. Itu satu. Wa afani fi jasadi, yang kedua kita minta supaya jasad kita ni sihat. Ya, wa afani fi jasadi, yang telah dan juga yang telah mengafiatkan tubuh badanku. Kan? Okey. Kemudian ada orang kata, ustaz, saya dalam wuduk tu saya sendiri ada baca doa untuk afiatkan diri saya. Itu baik. Ada orang kata itu bid'ah lah, sesat lah, benda yang salah lah, Nabi tak ada tunjuk lah. Balik pada pangkal mudah ya tuan-tuan. Macam doa awal tahun, akhir tahun, orang duk balah benda ni haram ke bid'ah ke. Saya tanya satu benda je, apa hukum berdoa? Berdoa benda-benda baik untuk diri kita, apa hukumnya? Hukumnya harus. Bahkan ada ulama kata wajib seseorang tu berdoa. Orang yang tak berdoa Allah murka pada dia. Pada peringkat kita ni kita kata haruslah. Harus ni maknanya satu galakan, ya, suruhan untuk kita buat. Bila kata harus tu maknanya hukum berdoa di mana-mana pun harus. Banyak benda yang Nabi tak tunjuk tapi kita amalkan. Banyak benda tuan-tuan. Contohnya kalau kita dapat rumah baru, masuk rumah baru, dapat jawatan baru, dapat kerja, dapat bini baru. Contohlah baru kahwin lah, maksud saya tu bini baru je pelik. Ya, contoh. Baru kahwin contoh, dapat menantu, dapat cucu. Kan biasa orang kita berdoa, betul tak? Itu kita syukurlah. Saya kata yang kita nak gaduh-gaduh pasal apa? Doa tahun baru, awal tahun baru kita nak bergaduh. Asal dah tahun baru kita nak bergaduh. Asal tahun baru kita nak bergaduh. Apa nak bergaduh? Asal berdoa tu kan harus. Tak ada ulama dalam dunia ni yang kata doa ni tak ada manfaat. Tak ada ulama dalam dunia ni yang berani mengatakan bahawa berdoa yang baik-baik itu hukumnya haram. Tak ada. Semua setuju, semua hukumnya harus. Soalnya waktu tu saja. Sama ada ujung tahun atau awal tahun, apa bezanya, apa masalahnya? Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, baca doa lebih sikit, apa salah pula, takkan nak marah. Berbanding dengan orang yang sambut tahun baru tuan-tuan, dia bakar bunga api, dia main mercun, pembaziran, berlaku sebagainya. Macam mana? Campur laki perempuan, countdown. Tak ada pula ulama bising, tak ada pula orang-orang yang macam ini mengeluarkan statement dia tak setuju dan sebagainya. Apa pasal pula bila kita baca doa memekak pula? Habis yang meletup-letup sana sini tu tak ada pula bising. 15 minit bunga api, 15 minit mercun, kan? Contoh gitu, 20 minit. Berapa tu tuan-tuan? Kan? Kita pun tahu anak-anak kita beli tu mercun tembak ke langit tu tuan-tuan, yang meletup-letup tu tembak tu pun kat 300 harga. Ini kan lagi yang macam-macam ada kan. Tu berapa minit tu? Tu berapa tu? Bukan nak kata apa, soalannya maksudnya benda yang kecil-kecil macam tu, benda khilaf, tak perlu kita besarkan, ya. Tetapi nak mewajibkan orang baca doa awal tahun akhir tahun tu tak boleh lah, sebab tak ada nas, tak ada dalil. Mana nak ada dalil tuan-tuan? Zaman Nabi tu kalender hijrah tu tak ada, betul tak? Zaman Sayyidina Umar yang benda tu ada, betul tak? Celah mana pula benda tu apa? Kalau ada kita tak tahu lagi sama ada Nabi SAW baca ke tidak. Sebab Nabi SAW ketika mana nampak anak bulan, setiap bulan baginda akan baca doa. Maknanya ujung bulan, masuk bulan baru,
baginda akan baca. Contohnya habis bulan Ogos ni nak masuk bulan tu contohlah, Nabi akan baca doa. Maknanya kalaulah ada kalender Islam, barangkali baginda juga akan buat benda yang sama. Baginda akan buat benda yang sama. Tinggal lagi zaman tu tak ada kalender khusus untuk Islam, tak ada. Kalau ada, insya-Allah, ya, banyak para ulama kata barangkali ada. Tinggal lagi kalender tu pada zaman Saidina Umar yang diperkenalkan benda tu, jadi tak payah bahas. Tak payah bahas benda-benda seperti itu, tuan-tuan. Jadi termasuklah benda-benda macam ni, iaitu kita mintalah, maknanya minta ya disihatkan tubuh badan kita. Wa afani fi jasadi. Dan yang ketiganya wa adzina li bi dzikrihi, dan yang telah memberi izin kepadaku untuk berzikir kepada Allah. Itu juga paling penting. Ya, iaitu syukur. Yang keduanya sihat tubuh badan kita, dan yang ketiganya ialah kita mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya tuan-tuan kita hidup dengan badan yang sihat, dengan harta yang banyak, ya, dengan jawatan dan segala kemewahan, tetapi kita tidak mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara percuma. Tubuh badan kita ni kita bagi kepada Allah Subhanahu wa taala secara percuma, tuan-tuan. Tak mampu ya susah, ya. Itu dia. Kemudian banyak lagi, tuan-tuan. Ya, dikatakan di dalam kitab, ya, juga di dalam kitab disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma min rajulin yantabihu min naumihi fayaqulu, mana-mana orang yang bangun daripada tidur kemudian dia berkata ataupun dia berzikir, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqazah, ya, segala puji pada Allah yang telah menciptakan tidur dan juga jaga. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan. Ini sekadar saya baca saja, ya, tuan-tuan, ya. Sampai dia baca doa ni, maka illa qala Allah taala sadaqa abdi, malaikat Allah taala menjawab, sadaqa abdi, sesungguhnya hamba-Ku tu bercakap benar. Bercakap benar, tuan-tuan, ya, iaitu segalanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena banyak berzikir kepada Allah SWT. Dan yang ni yang terakhir, yang penghabisan, tuan-tuan, yang boleh diamalkan. Saya tengok tuan-tuan tak ada masalah untuk amalkan benda ni, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal laili, apabila dia bangun daripada tidur, tuan-tuan, apa dia baca? Kabbara asharon, baginda akan bertakbir sebanyak 10 kali. Wa hamida asharon, kemudian baginda akan bertahmid 10 kali. Kemudian wa qala subhanallah wa bihamdihi asharon, subhanallah wa bihamdihi 10 kali juga. Pertama takbir 10 kali, tahmid 10 kali, kemudian subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Kemudian baginda akan baca lagi subhanal malikil quddus 10 kali, asharon, ya, subhanal malikil quddus asharon, wastaghfara asharon. Kemudian yang kelimanya, baginda akan membaca istighfar sebanyak 10 kali. Tak kisahlah astaghfirullah innallaha kana tawwaba ke, astaghfirullah ke, terpulanglah mana-mana lah yang mudah untuk kita baca, yang mudahkan penghayatan kita, mudah kita menghayatinya. Kadang-kadang ada doa yang terlalu panjang, kita sukar untuk menghayatinya, ya. Doa yang pendek-pendek lebih senang untuk kita hayati, ya. Wa halala, dan sebagai penutupnya bertasbih, bertahlil sebanyak 10 kali. Maknanya 6 lah. Kabbara hamida subhanallah wa bihamdi subhanal malikil quddus astaghfirullah la ilaha illallah. Itu maknanya, ya, baginda berzikir. Kemudian di hujungnya, sebagai penutup, sebagai doa, baginda membaca Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon perlindungan denganmu. Allahumma inni a'udzubika. Itu kan, Allahumma inni a'udzubika. Inni itu aku, ada ya belakang dia. Inni, itu, ya, ada ya belakang dia. Allahumma inni a'udzubika, aku mohon perlindungan denganmu
min tu dari, min tu dari, dhiqi, dot ya qaf, dhiqi ni maknanya sempit, kesempitan, kesusahan, kemelaratan, tekanan. Ad-dunya, dhiqid dunya. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada kesempitan dunia. Miskin, susah, melarat, susah cari rezeki, naya dia orang. Contoh gitulah. Masuk semua tu. Apa nama sempit, tuan-tuan, kita rasa sempit pada kita lah, semuanya tu termasuklah. Tak payah kita nak detail-detailkan. Daripada orang duk langgar aku, ya tuan-tuanku, kemudian aku pergi minta kerja tak dapat, kemudian aku dah balik kerja tu dapat duit, lepas tu duit dah tu hilang dan sebagainya. Tak payah sebut. Allah Ta'ala lebih tahulah tuan-tuan kan. Tak payah meletihkan diri nak buat apa kan. Allah Ta'ala lebih tahu kan. Jadi tak payah kita ni ya. Tak payah detail sangat. Ya, min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Wa dhiqi sama juga wa dhiqi yaumil qiyamah. Itu je bezanya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah Tuhanku, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada sempit dunia ni, kesempitan dunia, kemelaratan dunia, dan juga kemelaratan kesempitan akhirat. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Ada tambah, dia kata tambah lagi Ustaz, kubur. Kubur tak salah, kau tambahlah wa dhiqi yaumil qiyamah wa dhiqi kubur. Sebut wadhiqi dengan kubur, sebutlah. Sebut kubur pun tak apa Ustaz. Tak apa, Tuhan tahu kan. Kau pun orang Arab, orang Jawa, Tuhan tahu kan. Kan kita pun tahu tuan-tuan kan. Maknanya Allah Ta'ala pun tahu ya. Wadhiqi yaumil akhirah muli wadhiqi yaumil qiyamah 10 kali. 10 kali. Ya. Thumma yaftatihus salah. Kemudian baginda akan memulakan solat. Ya, baginda akan mendirikan solat, bangun. Ada yang kata baginda baca setelah angkat wuduk. Ada yang kata baginda baca bila bangun tidur. Ada yang kata baginda baca ketika nak solat kan, solat sunat 2 rakaat kan, selepas bangun tidur. Ada kata baginda akan baca ketika tu. Apapun tuan-tuan, ini amalan yang terbaik untuk kita cuba amalkan dalam kehidupan kita tuan-tuan ya. Lepas ni kita cubalah ya 10 kali ya, 10 kali, kemudian kita berdoa kepada Allah. Tu Nabi ajar disiplin untuk kita minta hajat kepada Allah SWT ya. Pujian ya, pujian kepada Allah, kemudian mohon keampunan ya, mohon kepada keampunan. Yang ketiganya menunjukkan iman. Kalau nak tambah selawat pun boleh, tak ada masalah. Yang penting asasnya sudah ada kat situ. Asasnya sudah ada kat situ ya. Maknanya kalau kita nak tambah selawat tu, sebab tuan-tuan guru kita semua ada cakap, Ustaz, kalau kita ni berdoa kepada Allah Ta'ala tak ikut adabnya, tak berselawat kepada Nabi SAW, nanti doanya itu ditahan. Kita dah belajar macam tu kan. Kita tambahlah selawat ya, kita tambahlah dengan selawat kepada Nabi SAW ya, tambah selawat, mudah-mudahan berkah ya, berkah kita berselawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni berkenaan dengan perkara yang kita dah pelajari tadi? Ada? Cikgu silakan. Okey, tambah dia kata Allahumma a'inni, Allahumma a'inna. Tu tambahnya. Okey. Tambah pada tempat yang boleh tambah lah. Ya. A'inni, a'inna tu dia ada 2. Kalau tuan-tuan sebut inni tak boleh. Ya, inni tu memang dah ada alif dah awal ni. Memang dah ada alif. A'inna ataupun a'inni ni ialah pada kalimah
I'anah maknanya kalimah a'ana, alif ain na, iaitu tolong. Tolong dalam bahasa Arab tolong. Contohnya saya ambil mana dah ustaz jumpa perkataan i'anah ni? Senang. Kalau tuan-tuan ambil Quran, tuan-tuan buka surah Al-Maidah, Allah Ta'ala ada sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun. Ta'awun tu maksudnya apa? Bantu. Bantu. Okey, bantu. I'anah. Ya, ta'awun. Mana mula perkataan Arab alif ain dia nun a'ana. A'ana. Ya, jadi bila tuan-tuan baca Allahumma a'inna, sebenarnya satu satu ain. Allahumma a'inna. Ya, Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Tuhanku, kamu bantu aku untuk ni. Kalau tuan-tuan letak di tempat lain, dia jadi persoalan. Contohnya takbiratul ihram tu, tuan-tuan baca takbiratul ihram ni, ia wajib. Satu, dia rukun. Nombor duanya, walaupun dia pendek, ramai orang sebut tak betul. Ada ke ustaz? Ada. Walaupun namanya Allahu Akbar, pendek je Allahu Akbar, itu pun ramai yang salah. Salah kenapa ustaz? Sebab sebut tak betul lah. Ya, antara sebutan yang tak betul itu ialah memanjangkan sama ada dia Allah ataupun dia Allah. Sebab dalam bahasa Arab, kalau dipanjangkan itu, dia bererti ada dua hamzah, dua alif kat situ. Macam cikgu cakap tadi lah, a'inna dia jadi Allah. Faham tak? Tinggal lagi bila orang Arab ni bila tengok dulu, dia tak sebut tak ada sebut macam tu. Dia sebut an. Dia sebut terus panjang je. Contohnya amanar rasul. Amanar rasul. Kenapa panjang gitu? Tu kau tak kena faham kat situ. Arab ni dia ada, bukan boleh senang-senang dia punya, tak. Dia punya walaupun dia baris saja panjang tu, panjang dia tu kadang-kadang bawa maksud. Jadi bila dipanjang di awal tu Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar, tak benar, tak boleh. Sebab itu adalah seolah-olah kita bersoal. Kita menyoal, ya, adakah Allah itu besar? Kita kata gitu. Sepatutnya Allah Maha Besar. Ni kita tanya pula, ya ke Allah itu besar? Ada beza. Satu Allah Maha Besar, satu kita tanya, confirm ke, betul ke Allah itu besar? Adakah Allah itu Maha Besar? Kan? Jadi ulama kata 3 bacaan Allahu Akbar yang dibenarkan, 3 bacaan Allahu Akbar yang tidak dibenarkan. Kan? 3. Jadi Allahu Akbar tu macam mana dibenarkan? Itu dah tadi, ikut spek dia lah. Jangan dipanjangkan tempat yang tak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, tak benar. Tu ulama kata tu kalau boleh jangan buat lah. Sebahagian besar ulama kata kalau boleh tu jangan buat. Kalau buat secara sengaja, sedangkan dia faqih, dia ada ilmu, dia tahu tentang bahasa Arab, dia buat secara sengaja, maka batal solat dia, tak sah. Kan? Kalau dia bodoh, bongok, bebal, kan? Tapi dia mau belajar dan sebagainya, dia tak tahu dan sebagainya, itu dimaafkan, diampunkan. Ya, macam kita ni tak tahu, baru hari ni tahu, ustaz cakap ni baru tahu, kata. Contoh gitu. Okey, baru tahu, ditinggalkanlah, hijrah. Hijrah ke sesuatu benda lebih baik. Ya, contoh gitu. Nampak tuan-tuan bayangkan tu kan, kata tadi zikir ni tak perlu panjang. Kadang-kadang yang pendek semudah Allahu Akbar tu pun ramai salah. Tak apa lagi yang panjang, itu tak masuk amin lagi. Amin tu kan semua sebut betul. Ada yang sebut amin, ada yang sebut amin. Mana datang tu? Mana datang tu? Ada ke kalimah Arab bunyi amin? Tak ada. Tapi mana datangnya? Tu kadang-kadang kita yang buat. Mana nak berkenannya? Contohnya mana nak berkenannya, mana nak doanya? Contoh kita tak minta apa pun. Jadi maksudnya begitulah. Sebab itu benda yang mudah-mudah seperti itu berhati-hati. Kalau dipanjangkan di situ, panjanglah. Kalau pendek-pendekkanlah. Ya, kalau tidak nanti takut nanti
mengundang masalah besar kepada diri kita, lebih-lebih lagi kalau tuturan kata itu dia melibatkan sesuatu yang boleh memesongkan akidah kita. Itu dia. Okey. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Ampunan maaf daripada saya, kasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.